Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan berbincang ataupun kita akan belajar tentang subjek Al-Quran iaitu surah Quraisy. Okey, surah Quraisy ni dia termasuk dalam kefahaman Al-Quran dan hafalan Al-Quran. So kita tengok surah Quraisy. Okey, surah Quraisy kalau mengikut kefahamannya ataupun kita kena tahu okay, apa yang terkandung dalam surah Quraisy itu. Okay, dia ada berapa ayat, dia diturunkan di mana, dan lagi penting kita nak tengok apakah maksud surah Quraisy itu. Okay, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Okay, ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Okey, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman, pada musim panas ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait. Okay, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tuhan yang memberi mereka kehidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Okey, dalam surah Quraisy ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita tentang tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Mereka ni dalam perjalanan mereka untuk menjalankan perniagaan tak pernah diganggu. Okey, dan aman perjalanan mereka tu. Masa musim sejuk dia orang pergi berniaga ke negeri Yaman, dan pada musim panas dia orang pergi menjalankan bisnes ke negeri Syam. So Allah bagi tahu, so dengan keamanan, kenikmatan yang Allah bagi tu, maka hendaklah kamu menyembah Tuhan yang menguasai rumah. Hazal bait tu maksudnya yang menguasai Kaabah. Siapa yang menguasai Kaabah? Kaabah tu mana? Terletak di Masjidil Haram, rumah Allah. Maka hendaklah kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Tuhan itulah, Allah lah yang memberi mereka kehidupan, Allah lah yang menyelamatkan mereka dan daripada kelaparan, dan Allah lah juga yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Okey, itu sedikit dalam surah Quraisy. So dia ada ringkasan dia. Okey, kita tengok pengenalan surah. Okey, surah ini adalah surah Quraisy. Okey, surah ini diturunkan di Mekah, surah Makkiyah diturunkan di Mekah. Surah Makkiyah ni bermaksud surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Surah ni dia ada dua, sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, maka surah ni adalah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Okey, yang kedua, pengenalan surah Quraisy. Okey, surah Quraisy ni bermaksud bangsa Quraisy. Allah nak ceritakan tentang bangsa Quraisy dalam surah ni. Okey, yang ketiga, surah ini mengandungi 4 ayat. Okey, surah yang pendek mengandungi 4 ayat yang insya-Allah mudah untuk dihafal. Kalau kita ulang-ulang, mungkin dalam masa setengah jam, mungkin kita dah boleh ingat surah Quraisy ni. Sebab dia 4 ayat sahaja. Okey. Dan yang keempat, bagi pengenalan surah adalah tema kepada surah ini ialah kelebihan kaum Quraisy yang Allah ceritakan dalam surah ni. Okey, seterusnya kita tengok isi penting.
Okey, isi penting dalam surah Quraisy. Okey, isi penting yang pertama dalam surah Quraisy ni yang kita boleh kemukakan ialah peringatan kepada kaum Quraisy tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Okey, Allah bagi peringatan kepada kaum Quraisy tentang nikmat yang Allah bagi. Maka dengan nikmat-nikmat tersebut, kenapalah orang Quraisy ni pada awalnya tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah bagi peringatan. Okey, yang kedua, mereka diperintahkan menyembah Allah yang memberi pelbagai nikmat kepada mereka. Okey. Turunnya surah ini adalah untuk mengingatkan kaum Quraisy agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan penyembahan berhala. Seperti mana yang kita tahu, kaum Quraisy ni dia sinonim dengan penyembahan berhala. Sampailah selepas diutuskan Rasulullah pun mereka masih lagi nak menegakkan agama datuk nenek moyang mereka dengan penyembahan berhala dan tak nak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu surah ni Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaum-kaum Quraisy kerana nak mengingatkan bahawa yang kamu hidup senang lena selama ni adalah nikmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana berhala yang kamu sembah. Okey. Dan isi penting yang ketiga, suku kaum Quraisy mendapat penghormatan untuk memelihara Kaabah. Okey, suku kaum Quraisy ini juga adalah kaum yang terpilih untuk menjadi pemegang kunci Kaabah, untuk menguruskan orang haji. Apa yang berkaitan dengan Kaabah itu diberi penghormatan kepada suku kaum Quraisy ini. Okey. Kemudian kita tengok kepada pengajaran. Okey, pengajaran daripada surah Quraisy ini adalah kita ada beberapa pengajaran. Yang pertama ialah hendaklah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita sebagai orang Islam, umat Islam, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana Allah lah tempat kita minta pertolongan. Allah lah yang bagi semua nikmat kepada kita, makan, pakaian dan sebagainya. So semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mestilah sembah Allah. Okey, yang kedua pengajarannya ialah tiada Tuhan melainkan Allah yang memberi nikmat kehidupan dan rezeki. Okey, yang ketiga pengajarannya ialah kita hendaklah menjaga keamanan dan kemakmuran negara. Yang keempat, pengajarannya ialah sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, ini adalah pengajaran daripada surah Quraisy. Maka kena hafal semua perkara-perkara ni, isi-isi penting, pengajaran dan pengenalan surah, dan surah itu sendiri para pelajar sekalian mesti hafal dan ingat dengan lancar dan bertajwid. Kerana nanti dalam UPKK dia ada hafalan Al-Quran, kemungkinan surah yang anda kena tanya, yang disoal kepada awak adalah surah Quraisy. Okay? Bolehlah ulang-ulang surah Quraisy ni supaya kita ingat. Sama ada awak sekarang berada di tahun 3 ataupun berada di tahun 5. Kalau yang tahun 3 mungkin masih belum hafal lagi, kena hafal lah. Kalau yang dah tahun 5 tu mungkin dia dah hafal masa tahun 3. Kalau lupa, kena hafal balik, ingatkan balik. Okay, surah Quraisy tentang nikmat yang Allah beri kepada kaum Quraisy. Okay, saya rasa sekadar itu saja apa yang boleh dikongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada video-video yang dihasilkan. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.